Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Dan kali ini saya akan khatamkan Al-Quran, tafsir Al-Quran, juz yang ke-30 sempena hari yang ke-30 Ramadan. Dan tuan-tuan sekalian, sekarang kita beroperasi di depan masjid almarhum Ayazi. Panggilan Ayazi itu panggilan orang tempatan, ataupun almarhum Tok Guru Nik Aziz. Saya daripada kecil di sini dan kebetulan lalu pagi ni saya rasa saya nak buat penutup untuk khatam tadabbur ataupun sinopsis juz-juz Al-Quran di sinilah, sebagai mengenang almarhum Tok Guru kita jadi seperti kita sekarang ni adalah kerana bimbingan dan juga sumbangan Tok Guru. Juzuk yang ke-30 ni ada banyak surah. Kalau saya nak katakan juzuk 30 ni mostly surah-surah yang bercerita mengenai kiamat, seperti surah An-Naba bercerita mengenai kiamat. Kemudian begitu juga surah An-Nazi'at pun cerita mengenai kiamat. Cuma surah An-Nazi'at disebut sikit cerita Nabi Musa dan juga Fir'aun, bagaimana Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Surah Abasa wa Tawalla, surah ni pun bahagian ujung pun ada cerita pasal kiamat. Cuma di awalnya Allah Ta'ala cerita mengenai baginda Rasulullah ditegur sebab baginda berpaling, tidak melayan seorang sahabat Nabi yang buta. Cerita tu maklum. At-Takwir sama cerita pasal kiamat. Cuma surah At-Takwir ni ada satu ayat yang saya nak ambil perhatian, iaitu ayat yang ke-8, 9. Allah kata wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan apabila al-mau'udah, bayi-bayi, apabila bayi-bayi yang ditanam hidup-hidup ditanyakan bi ayyi dhanbin qutilat, kerana dosa apa mereka dibunuh. Tuan-tuan, ayat ni kalau kita baca setengah tafsir, ada sedikit kecuaian pada setengah ulama tafsir, kerana mereka juga manusia. Di samping jasa mereka yang banyak, ada kecuaian yang perlu kita beri perhatian, iaitu bila bawa ayat ni biasanya akan keluar cerita Sayyidina Umar menanam anaknya hidup-hidup. Sedangkan cerita itu biasa yang dibawa tanpa sanad, dan cerita itu juga tidak betul. Itu adalah fitnah yang teruk yang telah terpalik pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Logiknya anak perempuan sulung beliau adalah Hafsah, isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi soalan dia, mana satu yang dibunuh tu. Jadi cerita itu tak betul, kita elakkan. Dan saya pernah menulis mengenai perkara ini dalam rencana, dalam tulisan Malaysia Facebook, tuan-tuan boleh cari. Kemudian surah Al-Infitar, Infitar pun sama, cerita pasal kiamat juga. Surah Al-Mutaffifin, Mutaffifin ada cerita mengenai at-tatfif, maksud orang yang menipu, beli tipu, terima pun tipu. Dan mereka ini diancam dengan azab yang berat pada hari kiamat besok. Dan ayat 7 sampailah ke hujung surah ini cerita mengenai sijin ataupun kitab amalan ataupun tempat ahli syurga dan juga ahli neraka. Cuma yang menarik dalam surah ini, kalau kita perhati pada ayat yang ke-29 sampai akhir surah, kita boleh kata pulang paku buah keras. Sebab apa? Sebab disebut di sini Allah Ta'ala kata innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang yang bersalah. Maksudnya para musyrikin Quraisy di Mekah dahulu, kanu minal ladzina amanu yadhhakun, mereka dahulu selalu mentertawakan orang beriman, para sahabat Nabi di Mekah. Tetapi di akhirat besok Allah Ta'ala cerita mereka pula ditertawakan oleh orang beriman ketika orang beriman sudah berada dalam syurga. Okey, surah Al-Insyiqaq sama, cerita pasal kiamat. Al-Buruj, surah Al-Buruj ni Allah Ta'ala cerita satu peristiwa, yang mana peristiwa itu mengisahkan parit berapi. Bagaimana seorang raja yang fanatik dengan agamanya telah membakar, membunuh rakyat yang satu negeri kerana rakyatnya beriman kepada Allah. Dan cerita ni banyak yang menarik. Surah At-Tariq, At-Tariq pun dia ada cerita mengenai kiamat dan juga kejadian manusia. Al-A'la, Allah yang maha tinggi, ini arahan supaya bertasbih kepada Allah. Al-Ghashiyah pun kiamat, Al-Ghashiyah pun kiamat. Seterusnya surah Al-Fajr, surah Al-Fajr ini cerita mengenai bagaimana manusia ini diuji. Ada yang diuji dengan kesenangan dan juga kesusahan, dan manusia yang buta mata hatinya beranggapan ujian kesusahan itu adalah satu penghinaan, ujian kesenangan itu satu kemuliaan. Sedangkan bukan begitu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hujung surah ini Allah Ta'ala sebut bagaimana
Allah Ta'ala memanggil manusia ataupun orang beriman jiwa yang tenang supaya kembali kepada Tuhan dalam keadaan yang berbahagia. Dan ketika melawat Taif, ada kisah perkongsian di Taif ni. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, antara sahabat yang pakar mengenai tafsir Al-Quran, selepas beliau dikebumikan di bumi Taif, ada riwayat menyebut, beberapa riwayat, masuk seekor burung terbang lalu masuk ke dalam leher baginda beliau dan tak keluar. Dan ketika itu dengar satu ayat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai, masuk syurgaku, masuklah kalangan hamba-Ku dan masuklah syurgaku. Ini antara cerita karamah sepupu Nabi Abdullah bin Abbas. Kemudian surah Al-Balad, Allah Ta'ala cerita mengenai sifat manusia dan mengenai bumi Mekah. Dan pada ayat ini Allah Ta'ala sebut manusia ini ada anggota dua mata, dua lidah, satu lidah, dua bibir, mempunyai tanggungjawab agama tertentu. Surah Al-Lail, Asy-Syams, ini pun cerita mengenai sumpah Allah kepada beberapa makhluknya, matahari, bulan, dan cerita mengenai kepentingan menjaga nafsu. Surah Al-Lail, Ad-Duha, dan banyak lagi tuan-tuan, terlalu banyak. Cuma kalau saya nak sentuh surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ini surah pertama diturunkan. Antara perkara yang menarik surah Al-Alaq adalah bagaimana Allah Ta'ala mencela Abu Jahal. Allah kata, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kamu perhati orang yang menghalang seorang hamba Rasulullah daripada semayang, sebab dia ugut Rasulullah untuk mengasari baginda kalau sekiranya baginda teruskan solat. Lepas tu ayat terakhir Allah kata, kalla la tuti'hu, jangan kamu patuhi dia, musmayang. Wasjud waqtarib, sujud, semayang dan dekat di kamu kepada Allah. Ini antara ayat mengatakan ketika sujud adalah saat yang paling dekat kita dengan Allah. Sebab itulah hadis lain disebut, ketika sujud doanya sangat makbul. Kemudian tuan-tuan, banyak lagi surah-surah yang boleh kita bincang. Antara saya akhiri dengan surah Al-Ikhlas. Kenapa kemuncak Islam berada pada surah Al-Ikhlas? Dan surah Al-Ikhlas ni dikatakan baca 3 kali menyamai satu Al-Quran. Sebab apa tu? Sebab isu Al-Quran ini pandangan sebahagian ulama. Isu Al-Quran itu ada tiga. Tauhid, hukum hakam dan kisah lampau. Jadi yang mendominasi isi Al-Quran adalah isu Tauhid, 1/3 daripadanya. Kalau kita baca Quran, 3 isu itu, kisah, hukum hakam dan Tauhid. Manakala surah Al-Ikhlas, 1 surah 4 ayatnya cerita mengenai Tauhid. Bila diulang sampai 3 kali, ia menyamai 30 juzuk Al-Quran. Okey tuan-tuan, saya rasa setakat itu dulu sebab terlalu banyak surah-surahnya. Kesimpulan dia begitulah tadabbur kita, sinopsis ringkas. 30 juzuk Al-Quran sempena 30 hari Ramadan yang mampu saya buat, dan saya berterima kasih kepada kawan baik saya Ustaz Zahiruddin Zabidi, dia yang mencetuskan idea supaya kita buat tadabbur sinopsis ringkas 30 juzuk Al-Quran ini untuk 30 hari Ramadan. Dan untuk menutup upacara ataupun program ataupun sinopsis ini, berinteraksi dengan Al-Quran dengan 2 cara. Yang pertama, kuantiti, maksud bacalah sebanyak mungkin huruf-huruf Al-Quran, kita akan memperolehi pahala yang banyak. Dan yang kedua, kualiti. Dan cerita mengenai kualiti interaction dengan Al-Quran kita buat, jangan banyak, 5 ayat saja. Dan saya ingat Ramadan saya akan buat tarawih. Saya akan baca beberapa ayat mengikut juzuk-juzuk malam Al-Quran, malam ke-23 juzuk 23, dan selepas 4 rakaat saya akan ulas 5 ke 10 minit ayat yang dibaca. Mana inspirasi saya? Inilah tempatnya, Masjid Almarhum Tok Guru Ni Abdul Aziz, ataupun kita orang tempatan kita panggil Yazid. Dan di sinilah tempat saya disemai dengan benih agama oleh almarhum abah saya. Sekecil 5 tahun dibawa ke sini sehinggalah saya keluar daripada Kelantan SPM. Jadi apa yang saya bawa adalah penerus kepada legasi almarhum Yazid ataupun almarhum Tok Guru Ni Aziz. Mudah-mudahan dengan cara ini kita akan lebih dekat dengan Al-Quran. Dan saya sudahi, semoga kita diberikan umur untuk terus menemui Ramadan pada tahun depan. Dan insya-Allah kalau jumpa lagi Ramadan pada tahun depan, insya-Allah
kita akan teruskan juga dengan sinopsis ini. Mungkin kita akan bawa sudut-sudut lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.